Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Tan Sri Mahyudin Yassin kerana menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Saya di sini untuk memberi sedikit pandangan tentang di bawah Kementerian Pertahanan. Di bawah dalam Kementerian Pertahanan ni, kita sedia maklum adalah anggota-anggota tentera yang terdiri daripada anggota tetap, anggota kerahan, anggota sukarela dan juga anggota kontrak. Saya nak sebagai pengalaman dalam anggota tentera dan pun dah berpencen, kalau bolehlah Kementerian Pertahanan buatlah sikit perubahan kepada anggota-anggota tentera yang ada sekarang dan juga kepada anggota-anggota yang berpencen dan juga kepada anggota-anggota tentera yang tidak berpencen. Kita bawa berbincang macam mana kita tengok anggota-anggota tentera yang masih berkhidmat. Kita pergi yang berkhidmat dulu. Anggota tentera yang berkhidmat untuk pangkat pangkuan dalam pemakaian pangkat lah. Pagi untuk anggota tetap, untuk pakai pangkat dia ada pangkuan. Pangkuan ni selama 6 bulan. Bagi anggota kerahan pula sepenuh masa sama juga, dia tidak ada pun pangkat pangkuan. Kenapa kita tak selaraskan? Mohon kerajaan selaraskan pangkat pangkuan ni dibuang dan tidak ada lagi pangkat pangkuan. Semua anggota tentera yang memakai pangkat korporal ke sarjan ke apa kan, tidak ada pangkat pangkuan, terus ke pangkat sebenar. Ini lebih memudahkan untuk proses gaji dan juga kenaikan pangkat dia orang. Tidak ada masalah bila dah pangkat sebenar. Masalah pun tak timbul banyak. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, saya tengok bagi anggota tentera yang tukar treat ketukangan. Kalau tukar ketukangan cedera semasa perkhidmatan, bila dia tukar daripada band 4 pergi ke core, dia akan turun kepada band 3 dan juga sekiranya pangkat korporal, dia akan diturunkan ke pangkat last korporal. Kenapa kita tak kekalkan pangkat yang sama? Kekalkanlah pangkat yang sama, band yang sama, sebab dia cedera semasa dalam perkhidmatan, dia tak boleh buat kerja, dia tukar ketukangan. Lepas tu juga anggota-anggota tentera sekarang ni, bagi anggota lain pangkat, kebanyakan lah saya tengok buat kerja allowance susah dapat. Bukan tak dapat. Allowance macam allowance perjalanan, claim cuti, tak semua yang dapat. Sebabnya peruntukan tidak mencukupi. Sebab di bawah Kementerian Pertahanan ni, banyakkan untuk dalam pangkat ni selalunya hujung tahun duit habis. Walaupun ada AP 58. Tapi saya mohonlah Kementerian Pertahanan buatlah perubahan. Itu bagi anggota yang masih berkhidmat, masih lagi berkhidmat. Satu lagi tentang duit grade duty tu, duit lembaga tabung angkatan tentera tu. Apa salahnya bila menamatkan perkhidmatan anggota tentera, duit kerajaan 15%, duit simpanan LTAT 10%, bahagilah semua sekali. 15% kerajaan bayar, 10% bayar. Apa salahnya mengenakan jasa anggota-anggota tentera? Jadi mintalah tolong Menteri Pertahanan yang baru ni, yang lebih arif, menteri kanan, menteri yang lama, Ismail Sabri, orang Pahang ni, dia lebih faham tentang anggota-anggota tentera ni. Kita mohonlah kebijaksanaan Menteri Pertahanan yang baru ni. Saya menilai balik tentang dalam anggota tentera. Saya hanya memberi cadangan dengan pengalaman yang ada. Di sini juga saya ingin melihat tentang anggota tentera yang berpencen. Anggota tentera yang berpencen, tuan-tuan, untuk pengetahuan, bagi yang berpencen pada 1/1/2013, gap dia beza dia banyak dengan orang-orang lama. Kenapa tidak kerajaan prihatin? Kerajaan PN ni prihatin kepada rakyat. Kajilah balik pencen kepada anggota tentera yang lama-lama, yang pencen 1,200, 1,000 lebih, yang berpencen pada
31 hari bulan 12 2012 ke bawah. 1 bulan 1 2013 ke atas okey. 31 bulan 12 31 hari bulan 12 2012 ke bawah. Minta buat kaji balik lah bagi anggota-anggota tentera yang berpencen. Dan juga anggota tentera yang tidak berpencen. Kita tengok di sini anggota tentera yang tidak berpencen ni banyak ratus ribu yang tidak berpencen. Cuba cari satu mekanisme untuk membantu dia orang yang tidak berpencen. Saya tengok mungkin kerajaan boleh bagi one off tiap-tiap tahun pada dia orang ataupun pencen 1/3 daripada gaji pokok dia orang, ataupun bagilah jalan yang terbaik untuk anggota-anggota yang tidak berpencen untuk mengenang jasa dia orang juga semasa dia orang berkhidmat pada zaman dahulu. Itu bagi anggota yang tidak berpencen lah, walaupun dia orang sudah mengambil duit kerajaan, LTT, duit sendiri daripada ambil semua. Jadi kita prihatin, kerajaan prihatin sekarang ni. Saya minta Kementerian Pertahanan buat kajian lah. Bagi juga kita tengok juga bagi anggota yang tidak berpencen yang diberhentikan di bawah atas dadah yang berbahaya, di bawah Seksyen 49 kurungan 1 terhadap saya, diberhenti secara keji. Ramai anggota tentera diberhenti secara keji. Kenapa kerajaan tidak membayar 1 sen duit lembaga tabung ke duit kepada beliau, kepada anggota yang menamatkan khidmatan ini? Dia malah diberhentikan secara keji. Memanglah masa dia berkhidmat 15 tahun ni dulu dia tidak pernah buat salah. Dia buat salah sekali, takkan sampai macam tu keji diberhentikan. Kalau boleh, saya mohon kerajaan bayarlah segala imbuhan kepada dia orang. Kerana ini titik peluh beliau dia orang. Busuk hutan keluar hutan. Itu tentang anggota tentera sedikit sebanyak. Bagi di awam juga Kementerian Pertahanan, saya memohonlah pihak Kementerian Pertahanan mengkajilah balik tentang yang ada sekarang ni di bawah lembaga tabung Angkatan Tentera, yang mana anak-anak syarikat lembaga tabung Angkatan Tentera yang dikuasai semua oleh jeneral-jeneral yang besar lah. Dia punya pengurusi di atas sana. Bukalah peluang perniagaan kepada bekas-bekas tentera. Jangan buat payah, memudahkan. Contohnya di Penama, bisnes puluh-puluh juta perniagaan 1 tahun. Kenapa anggota tentera bila pergi memanglah dia orang tak ada modal, cari mekanisme macam mana nak bagi. Dia orang modal memang tak ada, kepandaian tak ada, dia kena ajar dia orang ni. Itulah kita kalau ini bagi saya lah, supaya di lembaga tabung Angkatan Tentera. Lembaga tabung Angkatan Tentera sekarang masa untung banyak, koperasi tentera untung banyak semasa COVID-19 ni. Kenapa tidak ada memberi sumbangan sedikit sebanyak kepada veteran-veteran tentera yang menghadapi masalah di medan, di luar-luar di sana ni, di negeri-negeri yang mana susah, masa untung banyak. Dia orang juga tuan-tuan buat bisnes. Mereka tabung bisnes ke anak anggota LLP, duit yang wajib mencarum. Dah kaya, kenapa tidak boleh membagi sikit lah? Macam COVID-19 ni, bagilah sumbangan kepada veteran-veteran yang tidak berpencen, yang berpencen yang lama-lama. Kesian dia orang. Saya sebagai ingin meluahkan perasaan saya lah sikit. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf lah kepada Kementerian Pertahanan. Kalau boleh Menteri Pertahanan dengar, ambillah sedikit iktibar daripada saya. Kalau ada yang boleh ambil, tak boleh ambil pun tak apalah. Itu saja luahan saya lah. Sekian, terima kasih.